أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم. Yang dihormati pengurusi majlis yang berbahagia, Kolonel Muhammad Noor bin Daim, TUDM, selaku pengurusi masjid yang berbahagia, Lieutenant Colonel Rohaizat bin Muhammad bin Makdun, TUDM, selaku timbalan pengurusi masjid yang berusaha, Major Haji Muhammad Muntaha bin Haji Saleh, selaku pegawai agama Pengkalan, Datuk Datin serta para jemaah tamu Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana bagi kita wujud atas dunia ni. Dia tak buat pun tak apa, bukan ada masalah dia tak buat pun. Dan Tuhan tak rugi apa-apa pun kalau dia tak buat. Dan dia buat kita pun dia tak dapat untung apa-apa pun. Tak menambahkan sedikit pun daripada kekayaan dia bila kita ada, dan tidak menambah pun kehebatan dia dengan semayang 5 waktu yang kita buat. Sebab Tuhan wujud tanpa ada yang bagi dia wujud, sebab dia berdiri sendiri, tak perlu ada sesiapa pun, dia tetap Tuhan. Kita ingat kat dia pun dia tetap Tuhan, kita tak ingat pun dia tetap Tuhan. Kita sebut nama dia 1000 kali pun tidak pernah menambahkan kebesaran dia. Dan kita tak mau ingat dekat dia sesaat pun tidak mengurangkan sedikit pun kebesaran dia. Maka yang menerima padanya adalah kita. Dan kita tidak pernah ada sesuatu yang istimewa sehingga wajib Allah Ta'ala nak mencipta kita. Kita ada satu benda istimewa ketika berada di alam roh, sehingga Allah Ta'ala melihat kita dengan lihat yang sangat-sangat hebat dan terpaksa mewujudkan kita atas muka bumi ini kerana kita memiliki kehebatan. Apa hebat yang ada pada kita ketika tu? Apa istimewa yang ada pada kita ketika tu? Kita boleh hafal Quran waktu tu? Kita ada semayang 5 waktu waktu tu? Apa pun kita tak ada. Malah diri pun tak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu ketika yang ia tidak pernah wujud dan tidak boleh disebut-sebut? Tak ada pun. Nak cerita apa? Tuan-tuan main masjid ni nak cerita apa? Nak abang kata kita beriman? Berapa hari kita beriman? Nak abang kata kita alim? Berapa lama dah kita alim? Nak abang kata kita warak? Tak pernahkah kita buat dosa? Nak cerita apa sebenarnya? Tuhan nak bagi tahu dekat kita, kedatangan hang ke masjid ni nak bagi tahu dekat hang kerana aku ingat hang terlampau kuat. Maka berlakulah ibadat hang. Kita nak cerita dekat Tuhan ke Tuhan nak abang dekat kita? Masalahnya selama duk hidup sampai umur sekarang ni, faham tak apa yang Tuhan sedang tunjuk dekat kita? Kalau tak faham, sembahyang ni jadi fawailul lil musallin, celaka orang yang solat. Siapa tu? Siapa dia yang celaka solat ni kalau bukan kita? Kalau yang main solat pun celaka, yang tak solat lagi. Sebab tu hentikan perasan. Perasan tu hentikan. Baliklah kepada syukur. Kerana
daripada tak ada, dia buat bagi ada. Hanya kerana dia teringat, hanya kerana dia kasih, hanya kerana dia sayang dan rindu. Kalau tidak, tak perlu buat ni. Nak buat apa? Apa yang dah kita bagi dekat Tuhan selama umur kita sampai sekarang? Apa yang dah kita bagi dekat Tuhan? Ni pemberian aku untuk engkau, wahai Tuhan. Apa yang kita bagi? Habuk apa? Kita duk ambil lagi ada. Hari-hari, tiap-tiap saat. Paling tidak bernyawa, bernafas, satu hari 40,000 kali kita bernafas. Anugerah siapa? Cerita apa yang bagus sangat dekat kita sehingga kita ni nampak hebat sangat. Apa yang bagus sangat ni? Noh, depa kata kacau ni. Silap bagi panggil, tak panggil pun tak apa. Bukan selalu ada orang nak main habaq kat macam ni kat tuan-tuan. Tuan-tuan panggil saya, tahan telinga. Saya nak rembat. Noh, macam ni punya masjid punya luas duduk tu, tanus tumpuk. Tak reti nak main duduk dekat-dekat ni. Tengok apa istimewa. Sampai apa pun kita tak tahu. Masuk dalam masjid ada pun kita tak tahu. Noh, tuan-tuan tahan telinga, saya memang nak kata ni. Tuan-tuan dia buat perangai lagi banyak, lagi kerap saya kata. Pasal apa? Sekali habis saya nak balik ikut suka tuan-tuan. Nak faham, tak faham sudah. Pasal apa? Nak kena tanya dalam kubur diri masing-masing. Saya, Tuhan kata, fadzakir, beri mereka peringatan. Saya peringat dia ni. Innama anta mudzakir, kamu tidak lain melainkan yang memberi peringatan. Saya peringat, bukan nak ajak, tuan-tuan dah tahu lama dah. Saya peringat sebab kadang-kadang kita jadi ghafilin, manusia yang cukup lupa. Kita lupa kita siapa, kita lupa kenapa kita mai, kita lupa lepas ni nak pergi mana. Kita terlupa semua-semua ni. Maka diutuskan Rasul untuk habaq, jangan lupa kamu adalah dari inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kamu datang dari Allah dan kepada Allah kamu akan kembali. Bersiapkah nak jumpa? Dah ada ke persiapan nak jumpa? Dah kenal ke kita dengan Tuhan yang kita nak jumpa ni? Tuan-tuan nak jumpa ketua Turus Angkatan Tentera, tuan-tuan buat persiapan apa? Tuan-tuan nak jumpa Agong, tuan-tuan buat persiapan apa? Tuan-tuan nak jumpa Tuhan, tuan-tuan bawa apa? Amalan. Ni amalan hak lagu kita ni, simpan lah, tak nak laku Ni amalan kita dah buat ni. Salah lebih banyak pada betul. Itu pun baru buat ya. Sebelum ni tinggal berkapak, tinggal berlori. Ustaz tahu mana? Mai saya nak tanya ni hak dua ada ni. Umur orang lelaki wajib kena semayang umur 15 tahun. Tu semayang dengan betul tu, semayang dengan sempurna, faham, reti, tahu, maklum, sedap, rasa, semua kena ada waktu semayang. 15 tahun kena semayang. Wajib kena semayang, tak boleh tinggal melainkan uzur syar'i, uzur syarak, lena, lupa, mabuk, pitam, pingsan, koma, gila. Yang ni dia boleh tinggal. Tak ada yang ni tak boleh tinggal. Baik, nak tanya, daripada umur 15 sampai lah 15 tahun sampai umur lah, berapa kali dah tinggal semayang? Siapa di sini yang tak pernah tinggal semayang sekali pun daripada umur 15 tahun sampai lah? Angkat tangan. Ni tinggal berlori dah, tuan-tuan tahu. Mujok waktu tinggal itu malaikat maut tak main. Kalau dia main ambil waktu tinggal tu, tuan-tuan nak mati lah apa? Satu, husnul khatimah. Satu lagi, su'ul khatimah. Kalau dah tinggal semayang dengan sengaja tanpa uzur syarak, nak mati dalam apa? Tapi Tuhan ini Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Wadud, yang sangat menyintai orang yang suka bertobat. Dia bagi panjang umur walaupun dah tinggal solat untuk kita minta ampun. Maka syukurlah sebab masih ada umur untuk kita perbaiki yang telah lalu dan elokkan yang ada sekarang ni. Jangan sambil lewat, jangan suka-suka, jangan sebab sesuatu melainkan kerana keredaan ilahi. Dan syukur kerana Allah Ta'ala bagi kita sihat wal afiah. Ni semua sihat. Dua jenis sihat. Satu sihat jasmani, satu lagi sihat ruhani.
Sihat jasmani ni jangan bimbang, kita tak akan terlepas daripada melalui dua keadaan dalam hidup kita selama menjadi manusia dan hamba. Pertama, tubuh sihat. Kedua, tubuh sakit. Jangan risau bab sakit atau sihat, sebab kita mesti lalui proses tu. Cuma yang penting, ketika sakit kita beriman, ketika sihat juga kita mesti beriman. Yang ni yang penting. Tajuk malam ni, berimankah kita? Tajuk malam ni. Jadi sebelum masuk pikat tajuk, saya nak rodong dulu. No? Saya orang Kedah, nak cakap Kuala Lumpur tak pandai. Cakap juga sakit bunyi macam nak melugai, nak muntah. Jadi saya cakap Kedah. Tak faham, duduk sengak-sengak. Sagi keluar, tanya. Kan? Kalau dah faham, dengar, simpan. Balik lagi cerita kat isteri. Sebab nampak macam isteri tak ramai. Kan? No, di sini saja orang lelaki banyak, orang perempuan kurang. No. Ni pun tak banyak lelaki. Yang kemetot-kemetot ni dah banyak. Hak tua-tua pergi mana habis? No. Ni pun pasal kenal mai, pasal ketua mai. Kalau tidak, pakai bungkus tak mai. Mereka dah tahu mana. Saya dah jumpa dah pakai uniform ni. Banyak dah. Kalau pegawai mai je, mereka mesti mai. Kalau pegawai tak mai, mereka nanti habak macam-macam. Saya tak boleh bisui naik atas punggung nak duduk. Tak boleh. Saya tak boleh mai. Saya ada urusan hantar anak tuition. Saya tak boleh mai pasal malam ni ada sikit mesyuarat. Pasal apa? Pasal bos tak mai. Sebab tu bos kena mai. Bos sampai jangan bimbang. Mereka mesti sampai. Kalau mereka tak sampai juga, jumpa bos esok pagi di pejabat. Bagi 10 sebab. Pasal apa hang tak mai dengar kuliah semalam? Bungkus nak jawab. Daripada duk kalang kabut, baik mai dengar. Lagi senang. No? Walaupun tak berapa faham sangat. Jadi, syukurlah sebab sihat badan. Yang paling bagus, sihat akal. Orang sihat akal ni, orang yang hari-hari menunggu sakaratul maut. Ni orang cerdik. Orang cerdik dia duk tunggu maut bila nak sampai. Sebab tu bila dia tunggu maut, dia tak merapu, dia tak merepek. Dia tak mau mati, dia mati sesat. Sebab tu kalau dia sembang di kedai kopi pun dia sembang yang baik-baik. Sebab malaikat maut boleh duduk di mana-mana saja. Sebab tu dia tak jadi orang yang selalu lara. Bila tak ingat mati, manusia lebih banyak lara. Bal tu'thirunal hayat dunia. Mereka sangat gemar dan senang dengan kehidupan dunia. Tu kalau tak ingat mati. Kalau ingat mati dia akan tahu wal akhiratu khairu wa abqa, dan mereka cukup tahu akhirat itu kekal. Ni orang yang beriman. No. Rukun iman dah berapa? Kita pun duk mengaji dah. Rukun iman ada 6. Apa dia iman? Percaya dengan penuh yakin bahawa Allah Ta'ala itu wajib wujud. Walaupun tak dilihat dengan mata kepala, namun mata hati tetap menerima dan meyakini Allah itu Rabbul Alamin, pentadbir, pencipta, pengurus dan pengatur bagi sekalian alam. Maka apabila dia beriman kepada Allah, dia tidak gusar dengan ketentuan Allah. Sebab dia tahu Allah itu Al-Ghaniyun, Maha Kaya. Tuhan itu Al-Qadirun, sangat-sangat berkuasa. Apa dia nak risau dengan qada dan qadar? Kerana dia percaya kepada Allah, dia meredai apa saja yang Allah Ta'ala reda. Walaupun pada nafsunya agak perit dan penat nak menghadapi suasana hidup yang agak-agak macam tersepit dan terancam. Tetapi kerana iman, dia tetap bersahaja dalam hidup. Ni orang beriman. Bila dia tahu Allah Ta'ala itu Al-Alim, Maha berilmu, dia tak heran dengan rezeki dia. Pasal dia mengetahui Tuhan itu pandai dalam mengurnia rezeki. Kerana Allah itu Ar-Razak, yang Maha memberi rezeki. Ni orang beriman. Sebab tu hal dunia, hal akhirat bagi orang-orang yang macam ni tetap satu, tak ada pisah. Apa yang dia buat di dunia adalah kerana akhiratnya. Walaupun dia pergi kerja kerana akhirat, bukan pasal dunia tu, pasal akhirat tu. Kerana nak bermula ke akhirat mesti bermula di dunia. Dia kerja dengan masa yang betul, dia kerja dengan keikhlasan yang betul, dan dia punya matlamat untuk lillahi ta'ala, mencari keredaan Allah dengan apa yang ada dalam hidup. Sebab tu
orang yang beriman pada Allah, dia tidak mendekati syubhah dan haram. Walaupun indah dan cantik, kalau syubhat tetap syubhat, kalau haram tetap haram. Dia tidak akan mendekati kerana tidak ada rasa teringin langsung pada jiwa dia, kerana dia sangat beriman kepada Allah. Walaupun di depan mata dia nilai dunia yang cukup besar, dia tak ambil. Pasal apa? Dia sangat percaya pada Tuhan. Ni iman. Walaupun dia tak pernah nampak, jiwa dia selalu nampak. Jiwa dia terang melihat wujudnya Allah di depan mata dengan berteraskan Quran, berteraskan sunnah Nabi Rasulullah Muhammad baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuhan sebut, huwallahu wal masyriq wal maghrib. Aku sesungguhnya di timur dan di barat. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu arahkan anggota kamu, di situlah wajahku. Orang beriman dia cukup tahu yang ni. Cuma tu dia tak risau, dia tak gusar. Dia tahu Allah Ta'ala selalu wa fi anfusikum, pada kejadian diri kamu. Afala tubsirun, kenapa tak kamu lihat? Dia akan memenuhi kehendak-kehendak Tuhan melalui sifat-sifat kehambaan dia. Sebab tu apa yang dia pandang menampakkan dia kepada kewujudan Allah. Hatta memandang bangkai seekor binatang, tetap dia nampak kebesaran Tuhan. Adakah kita memiliki pandangan yang sama? Kalau tak sama, usahakan menjadikan kita orang yang memandang yang sama. Kalau dia dengar bunyi, dia tahu tidak ada yang boleh mengeluarkan bunyi, sama ada perlahan atau deras, melainkan yang bernama Allah. Semua bunyi boleh bawa bagi dia ingat kepada Tuhan. Apa saja yang dia sentuh, dia akan ingat kepada Allah, kerana tidak mungkin dia merasai semua benda yang disentuh, melainkan apabila sentuhan itu berlaku, memperkenalkan diri dia kepada Allah yang mencipta suasana apa yang dia sentuh. Kita boleh sentuh apa? Kasak dan licin. Kita boleh sentuh apa? Sejuk dan panas. Yang ni semua dia tahu Tuhan buat. Tak mungkin dia sentuh, dia lupa kat Tuhan. Sentuh benda sejuk, dia tahu ni Tuhan duk perkenal diri. Aku buat sejuk ni untuk hang, supaya hang kenal aku. Hang tak boleh kenal dengan sejuk, aku bagi kat hang panas. Sentuh panas, dia boleh tahu ini datang daripada Allah untuk bawa bagi ingat. Persoalannya, selama kita menyentuh panas dan sejuk, apa yang kita ingat? Bab iman, tuan-tuan, ni bukan bab melawak ha? Kalau tuan-tuan nak beriman betul-betul. Kalau tidak, siap untuk Tuhan prosok masuk dalam azab neraka. Tuhan kata, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinna wal ins. Akan aku masukkan, akan aku penuhkan neraka Jahannam itu kebanyakannya daripada kumpulan jin dan manusia. Tanya, kita kumpulan apa? Kumpulan manusia. Manusia yang macam mana? Tuhan kata, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka-mereka yang diberi dengan hati tetapi tidak memahami apa yang mereka rasa. Kumpulan ni lah masuk neraka. Mereka-mereka yang dikurniakan dengan penglihatan mata tidak pernah faham apa yang mereka lihat. Ni kumpulan ni. Tanya, mata kita tengok ingat apa? Dan mereka-mereka yang memiliki pendengaran telinga tidak pernah memahami apa yang mereka dengar. Puak-puak ni lah masuk neraka. Tanyalah diri kita, masuk dah tiga ni. Kalau kita masuk jenis tiga ni, cepat-cepat habaq kat Tuhan. Ya Allah, aku adalah yang sangat lalai, aku mohon keampunan. Sebab Tuhan kata, mereka ni yang ada hati tak mau faham, yang ada mata tengok tak mau faham, yang ada telinga dengar tak mau faham. Ulaika kal an'ami bal hum adallun. Mereka ini seperti binatang ternak, macam lembu kambing, ada mata tengok bukan faham. Dan lebih sesat, adallun, sesat teruk dari lembu kambing. Kambing kalau dia ada mata, dia tengok tak faham, nama dia kambing. Kita kalau dia ada mata, tengok tak faham, nama apa? Kambing jugalah. No, Pak kata, sudah, sekejap masuk insya boleh berhenti.
No? Tuan-tuan tak abang bila nak berhenti saya randuk sampai subuh. Ikut sekolah tuan-tuan lah. Kan? Tuan-tuan larat, duduk tak larat balik. Pintu banyak ada, keluar aku mana. Dia kata macam tu. Macam mana? Tuan-tuan masuk kubur, saya nak ikut kah? Saya masuk kubur, tuan-tuan nak ikut kah? Tuan-tuan duk buat lawak atas ni. Mai sendiri balik sendiri. Usung dia ramai. No, tabik hormat tang tu, tabik hormat tang ni. Masuk kubur seorang. Tuan-tuan tahu? Tembak meriam ni berapa puluh dah. Nak abang kata umur. Agung raja kalau mangkat tembak meriam ikut umur. Mujok satu tak main tang ni. Tidak dengan bungkui kita kali. Abang lah berapa dah pun tetap masuk seorang juga. Dia tak masuk 5-60 orang. Kalau kita tak mau ikut, tak apalah, kita siapa? Kalau pemaisuri nak ikut tak? Kalau raja yang mangkat, pemaisuri pun tak ikut. Pemaisuri tak apalah, dengan raja macam kulit dengan isi. Boleh ambil, boleh buang, boleh cerai. Tapi anak dengan bapa, darah dengan daging, masih tak mau ikut. Tak faham tak guna? Tuan-tuan ingat Tok Imam mati, makmum nak ikut lah. Tuan-tuan duduk mimpi lah. Hang mati hampi lah seorang-seorang. Siapa suruh hang main seorang-seorang? Hang bukan pernah main dengan aku, hang main seorang apa? Hang balik nak ajak aku balik. Tuan-tuan duduk mimpi lah, tak ada siapa nak ikut. Tuhan kata, telah kami dapati kamu datang kepada kami. Nampak Tuhan sebut surah Al-An'am ayat 94. Tuan-tuan balik baca. Telah kami dapati, sesungguhnya kami dapati kamu datang kepada kami bersendirian, sebagaimana kami jadikan kamu pada mulanya. Main dulu ada siapa? Dan kami dapati kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah kami kurniakan kepada kamu. Dan kami dapati tidak ada penolong-penolong bagi kamu yang kamu anggap dan sifatkan ia sekutu bagi kami. Dan kami dapati telah terputuslah hubungan kamu dan mereka, dan telah hilang lenyaplah apa yang kamu sangkakan dan yang kamu ingatkan dahulunya. Tengok, balik seorang-seorang. Nak balik dalam kubur lagi. Dia nak main tanya apa? Dia nak main tanya, hang ni bukan orang TUDM Kuala Lumpur lah. Dia tak nak tanya tuan-tuan, dia suruh mimpi lah. Dia main tanya satu soalan yang susah nak jawab walaupun hafal berdengung. Dia main tanya saja, siapa Tuhan kamu? Siapa tahu Tuhan tu lagu mana? Layak buruk. Tuan-tuan hebatlah dengan gaji yang tuan-tuan dapat. Seronoklah dengan rumah yang tuan-tuan ada. Seronoklah dengan kenderaan yang tuan-tuan ada. Hebatlah dengan pangkat yang tuan-tuan miliki. Tapi tuan-tuan kena ingat, Tuhan tak peduli. Dia nak tanya, hang kenal dah aku selama aku bagi hang hidup atas dunia aku. 60 tahun aku bagi hang hidup, hang kenal dah aku siapa? Yang duk suap hang makan tiap-tiap hari. Hang tak kenal, 7 neraka aku buat untuk hang. Hang pilih neraka mana pun, hang pilih masuk. Sa'ir, Saqar, Ladha, Wail, Hutamah, Jahim, Jahannam. Hak tak kenal Tuhan akan masuk neraka nombor 1, Jahannam. Siapa sini yang pernah pergi melawat dah neraka Jahannam? Satu bas 40 orang. Balik mai kok ketak sikit lah. Jangan duk buat melawak. No. Tak pi lagi. Siapa sini pernah pergi tengok syurga dah? Tak pi lagi. Jangan cari pasal. No. Kalau tuan-tuan bertempur dengan musuh, mati habis kuat sekali lah. Peluru datang, singgah dalam kepala, pecah kepala, mati lah. Betul? Mai 5.56mm tu, dia sampai di tengkok ni, relai lah tengkok tu. Tapi masuk neraka, ada relai ke? Tak ada relai tuan-tuan, masuk neraka. Dalam kepedihan datang. Dalam kesengsaraan, sengsara datang. Berulang-ulang sampai Tuhan kata, sudah, bila agak-agak nak sudah? Satu hari Allah Ta'ala 1000 tahun kita. Kalau kena tinggal semayang 60 tahun Allah Ta'ala, berapa lama baru nak sudah? Layak buruk. Sekali dapat Pulut dengan Sarawak. No? Jadi kalau tak nak dapat Pulut dengan Sarawak, berimanlah pada Allah. Walaupun tak nampak, tapi nampak perangai dia. Perangai apa? Rahman lagi Rahim. Mana dia perangai Rahman Rahim? Hujan turun, nampak Tuhan yang pemurah menurunkan air. Dalam air itu ada kehidupan. Tengok hujan, beriman terus kita dengan Tuhan. Ada tak macam tu? Tengok Rahman Tuhan, buat langit gelap macam mana sekalipun, turun hujan,
titik-titik kecil. Pernah tak Tuhan buat hujan titik besar betul ni? Kalau besar betul ni titik yang hujan timpa atas kepala dia guna. Bukan depa tengok ayat hujan tu duk nganga situ. Ni ayat hujan turun, dia hujan pula dah. Sat lagi ayat naik, duk merepek saya naik turun tu. Tuhan tak pernah pun buat turun hujan panas setitik ayat hujan panas mendidih, tak pernah. Tetap sejuk walaupun lebat macam mana pun tak pernah panas. Cuba turun kenyai-kenyai tapi air dia mendidih. Macam mana? Bukan pernah tengok nganga tengok air hujan. Esok lusa nak bungkus dah tak faham. Noh. Pemurah pasal apa? Tetap turun dan tetap serap. Penuh. Lagi jam, lagi sehari, lagi 2 hari serap. Habis. Tak pernah kekal macam tu je ayat. Tak nak serap apa. Kita nak 2 tahun nak. Tu, rahman Tuhan di balik titisan hujan. Bukan ada siapa tengok. Nak beriman lagu mana? Yang tu pun tak tengok. Betapa Tuhan pemurah. Buat dalam ayat hujan itu ada nilai hidup. Kena tanah yang subur, keluarlah rumput. Yang siapa seorang pun tak pandai buat rumput atas dunia ni. Tuhan mengeluarkan rumput. Untuk apa? Untuk dimakan oleh lembu. Dan buat macam tu punya banyak. Lembu boleh makan. Tembunlah lembu tu. Duk makan rumput dengan zat makanan. Dan akhirnya lembu tu siapa makan? Siapa lagi? Bapak-bapak lembu ni lah. Makan sampai habis. Yang tak makan kepala, tanduk, kaki. Tempat-tempat tak boleh makan. Lain semua licin. Lembu kata tu dia tak tinggal sikit sapu semua. Ni. Buat kenduri, pantang buat nasi berani je. Dengan nasi, dengan besi berani, dengan semua tokak licin. Ni ada ni. Siapa di sini tak pernah makan daging lembu angkat tangan? Muka kita dengan lembu pun lebih kurang. Saya tak kata macam lembu, saya kata lebih kurang macam lembu. Tuan-tuan tahu, lembu dia tengok pokok, dia faham tak kata pokok? Dia tak faham. Saya nak tanya tuan-tuan, lembu tahu tak kata dia lembu? Lembu tak pernah tahu kata dia lembu. Cuba Tuhan boh akal sikit di otak dia, bagi dia tahu kata dia lembu. Tuan-tuan boleh buat kenduri tak? Tengok, dia bagi lembu tak tahu apa. Yang tahu dan boleh sebut nama lembu siapa? Kita. Tiba-tiba lembu ada mata, kita ada mata. Lembu tengok tak faham, kita tengok pun tak faham. Macam mana? Sebab tu dia kata al-an'am, sama macam binatang ternakan. Jangan jadi macam tu. Kita bukan lembu, kita orang. Berimanlah sikit dengan Tuhan ni. Sungguh-sungguh beriman. Bila sungguh-sungguh beriman, buat kerja bukan kerana sebab. Tuan-tuan main semayang bukan kerana sebab dengar ceramah, bukan kerana sebab pahala 27 kali ganda, bukan pasal tuan-tuan pegawai masjid, bukan tuan-tuan ini orang besar. Tuan-tuan main semayang kerana tuan-tuan rindu dan kasih pada Tuhan sebagaimana Allah Ta'ala kasih dekat tuan-tuan. Main semayang kerana tu beriman. Ni main semayang pasal apa? Aku tu imam, kenalah main. Sekali aku tak main macam mana? Dah lah duk jolok tiap bulan duk jelai keluar. Saat lagi tak main lagi mesti kena hampunnya. Nak main semayang kena imam ya. Allahu Akbar. Terus dah lah duk jadi pengantin baru. Pengantin baru main masjid pasal apa? Nak khutbah. Baru dia main. Habis khutbah, tinggal tu imam dengan saksi 2 orang. Habis khutbah, tunai. Yes. Ambil bini dia, balik melingkuk habis. Lagi 10 minit nak semayang zuhur, tinggal tu imam tengah-tengah. Pengantin mana? Melingkuk balik habis dah. Tinggal saksi 2 orang. Saksi tengok tu imam tengok saksi. Saksi kata tengok apa? Main RM10 tu. Ingat apa? Dapat RM10, saksi pun cungit, tinggal tu imam seorang. Tak muhung tuan-tuan. Mai saya tanya tuan-tuan, habaq kalau saya muhung tuan-tuan, habaq tak bohong? Dalam 12 bulan Islam, bulan mana orang paling banyak di surau ni? Abang kan? Bulan apa ni? Bulan puasa lah. Pasal apa yang bulan puasa ramai, bulan lain tak ramai? Pasal bulan puasa
Tuhan tak cuti. Tuhan cuti bulan lain. Hari Tuhan cuti tu yang tak mai. Bulan puasa ni kumun. Tuan-tuan mai di bulan Ramadan kerana kenal Tuhan ke kerana kenal Ramadan? Tak tahu abang. Wa ana minal muslimin. Semua haprak semua. Muhong depan-depan. Hang bukan mai kat aku. Hang mai kerana syurga aku. Hang mai kerana pahala yang aku nak bagi kang. Saja-saja hang nak mai bila? Kalau mai juga, ulang-ulang mai juga, hak rambut putih. Rambut hitam jarang. Rambut putih dia mai. Pasal apa? Tak boleh pergi ke mana dah? Orang pemeluat tengok dah. Mai tak ni? Rambut hitam mana ada? Ustaz tahu mana? Saya tiap-tiap malam duk tengok orang-orang ni. Mai rambut putih ni bukan dia nak dengar. Dia dengar berpuluh tahun dah. Dia duduk. Sekejap. Lah, biat dah macam tu dah nak buat macam mana? Sebab tu Tuhan tak tengok sangat orang tua-tua ni. Tuhan tengok orang muda. Pasal apa? Waktu tu boleh semayang banyak. Waktu tu boleh wirid banyak. Boleh takbir banyak. Boleh tasbih banyak. Tahmid banyak. Tapi waktu tu mana ada mai? Nak mai juga mesti kena mai PU. Pencetus umah mai. Baru nak mai. Semua haprak. Lepas tu duk mai habak warak. Tak meluat aku mana? Kan? Tuhan kata bukan mau kat aku pun. Hang mau kat aku ni pasal aku tawarkan syurga. Saja-saja. Hang tak nak mau kat aku. Pasal apa? Hang bukan kenal aku. Kalau hang tak kenal betul, tak apa. Ni benda lain kenal. Tanya. No. Duit RM5 warna apa? Duit RM5 warna apa? Tu kenal. Tak ada dalam poket pun tahu hijau. Ambil duit 100, 50, 20, 10, RM5, RM1. Tutup dengan kertas. Nombor dia tutup. Kemudian suruh ambil. Nak gagau nombor mana? Nak gagau duit mana? Warna apa? Mesti ambil hak umumnya. Itulah kenal. Pasal apa duit boleh kenal Tuhan hak bagi kenal duit tak kenal. Tak tahu nak suruh beriman. Tu dia bagi tajuk beriman ke? No. Apa kata ustaz ni dia keluar lagi. Kita tunggu depan pintu tu. Dia keluar kita dah kaki dia, kita pernampak seorang sedai. Tuan-tuan nak buat apa tuan-tuan buat? Mikrofon saya punya. Sistem dia pun cantik, canggih punya. Tuan-tuan siap lah. Kan? Saya nanti gasak sampai puas hati. Lepas ni saya tak ada masalah. Dia huluk sampai surat, gagal lah. Tarik pelan-pelan, letuk sikit tengok tebal mana. Kalau tak tebal, kita mau duduk sound. Jauh-jauh main tipis ni lah. Apa lah. Bagilah banyak sikit. Dia pun kata ustaz pun berkira ke? Ingat kereta pakai TOS lah. Amboi tak bagi orang berkira. Kereta pakai petrol tu. Minyak tak turun-turun lagi. Kerajaan tukar dah. Dia pun kata sakit tangkap ni tangkap. Tiba lah lokap. Dia layak buruk budak ni. No. Kita abang benda betul bukan duk reka. Kita abang benda betul ni. Cuma dalam bentuk yang macam ya tak ya. Fikir sendiri ya betul tak betul. Saya main habang saja. Tapi saya seronok tengok tuan-tuan. Bila kena tu kena. Dia tunduk. Tu bila dia kena. Bila kawan kena naik. Kawan kena cantik lah. Memang aku duk tunggu dia ni kena lama dah. Kena juga cantik. Tu bagus dia. Saya duduk tahun ni. Hak belakang pun saya tengok dia buat apa. Sebab tu tuan-tuan bergerak ya. Saya tahu. Sebab tu adab mengaji Nabi suruh buat. Pasal apa? Hak di depan ni dia tengok aku tu. Nampak sampai penjuru tu dia buat apa. Duk cuik kawan. Duk bisik tepi telinga kawan. Kita nampak. Gagah saya tak kata. Tak suka mengaji keluar. Tak kata lagu tu je. Pasal apa? Hak ni bukanlah protokol sangat. Tuan boleh relax, santai. Tak payahlah muka serius sampai kembang nak pecah muka-muka. Tak payah. Relax ya. No. Geram simpan dalam. Tunggu hari elok aku nak balas juga ustaz ni kan. Aku duk geram lama dah kat dia. Simpan. Dan ni jangan kalang kabut. Tuan-tuan dengar sudah saya kata kan. Kalau sejerekah apa pun bisa tuan-tuan tak hilang. Tapi kalau malaikat mau menjerekah ni macam mana? Saya jerekah tuan-tuan tak hilang bisa. Jangan takut. Tapi kalau tak jerekah tuan-tuan nanti nganga. Duk main habang lagu ni boleh. Ada pun boleh bang tu. Yang demikian itu tak lagi meloreh tidur lagu tu di dalam duk jerekah ni boleh kira nak lena ni. Besi ni, kerusi ni sampai nak angkat main depan tak boleh berat macam apa ni. Tak ada ke kerusi lembut sikit. Allah Akbar. Punyalah keras kerusi. Bukan keras, berat. Tapi duk tang ni esok Tuhan tanya saya, jenuh saya.
Ni, rasa duduk macam Firaun ni. Saya minta maaf lah duk melunjuk bawah ni, lunjuk kaki kat tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Kena duduk lagu ni. Tidak, tuan-tuan tak nampak lagi. Tuan-tuan dibuat relax. Saya duduk macam ni, saya melunjuk, saya tabur, seronok lagi. Dan tu baru cerita satu iman. Ada 5 orang. Sekali bila cerita 5 tu, tuan-tuan periksa tengok, beriman tak? Cerita 5 rukun iman tu sekali periksa diri kita. Beriman tak kita ni? Dengan Allah Ta'ala je tak boleh beriman lah. Tengok lah. Minum air tu. Ayah, mereka pun tahu kata saya mau air. Bagus sungguh. Hak ni bagus uniformnya orang. Daripada disiplin. Tak bagus cari kena. Buah duk tengok. Hang buat kelaku joh Muhammad sini. Boleh. Ustaz lah, minum air Ustaz. Semalam saya di masjid mana? Muhtadin. Dekat Rawang. Bagi gelas apa tu? Gelas goblet. Tangkai halus tu. Hampirnya. Badan bulat sikit. Gelas Langkawi tu. Dia ingat kita tak tahu. Hak ni dia bagi macam heboh lah. Tapi kecil. Tu aku kerang tak cukup. Masjid dengan lampu satu tiang sampai dekat 20 lampu. Gelas sak ni. Buat malu weh. Dah ayam melawak ya. Melawak lah betul-betul ya. Baik, nak tengok kita beriman antara mana? Ni saya nak tunjuk bukti kata setakat mana kita beriman dengan Allah. Saya tunjuk kat tuan-tuan. Tunjuk depan mata tuan-tuan ni. Benda ni apa? Botol ada air, bukan air. Ayak. Botol ada ayak. Jangan dia buat leceh. Air semua tak ada. Ayak. Botol ada ayak. Tanya sekali lagi. Perhatian mata tuan-tuan melihat apa dia? Botol dengan air. Sekali lagi confirmation bahawa perhatian mata kita betul. Melihat botol dengan air. Dari segi keimanan. Jangan tengok dari segi pemandangan biasa. Tengok iman. Kita beriman kepada Allah. Macam mana pandangan kita. Baik. Tuan-tuan, kita semayang maghrib tadi. Kita baca tahiyat 2 kali. 1 tahiyat awal. 1 tahiyat akhir. Nak tanya. Tahiyat rukun semayang nombor berapa? Punggah. Memang tahu lah. Memang Allah Akbar. Tadi aku duk ingat dah. Dia tanya dan aku lupa. Tahiyat rukun semayang nombor berapa? Semua duk ingat. Alah macam-macam tu pun tanya. Tanya pun tak jawab. Nak tanya hal lain. Hak tu pun tak boleh jawab. Tahiyat rukun semayang nombor 10. Dalam tahiyat kena baca kalimah syahadah. Betul? Kalimah syahadah bunyi macam mana? Asyhadu, aku bersaksi an la ilah, tidak ada Tuhan illallah, melainkan yang bernama Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah. Baik. Dalam penyaksian yang kita sebut, kita menyebut kita melihat Tuhan. Aku bersaksi engkau. Aku bersaksi engkau. Aku bersaksi engkau. Tidak ada yang lain melainkan engkau. Tanya tadi, nampak Tuhan macam kita sebut kan? Nampak betul? Tuan-tuan bagi tahu. Betul tak beriman? Tadi tuan-tuan kata 2 kali, aku bersaksi tidak ada yang lain melainkan Allah. Tanya nampak Allah kan? Nampak betul? Tengok munafik mai dah. Lepas tu kata beriman. Tahu nak? Dengan Allah Ta'ala tak boleh beriman lagi. Dengan malaikat nak beriman guna. Tu tajuk tu seboh tu. Benarkah kita ni beriman? Mesti siapa tengok pun kata tengok botol. Kalau tuan-tuan habaq tengok botol, saya tak susah hati. Pasal tuan-tuan tak tahu. Tanya ustaz. Ustaz nampak apa? Kalau ustaz pun nampak botol, berhenti jadi ustaz. Nak mohon apa? Bukan botol. Nampak Tuhan yang bernama Al-Alim, Maha berilmu, mencipta manusia yang pandai buat botol.
Botol pun dia yang buat. Manusia hak buat botol pun dia yang buat. Betul-betul botol ni dia buat. Aku tak nampak pun manusia buat. Maka aku saksi bahawa kepakaran Hakim Allah Ta'ala, Alim Allah Ta'ala, Hayat Allah Ta'ala, Kudrat Allah Ta'ala, Iradat Allah Ta'ala, paling sikit daripada 99 nama, aku jumpa 5-6 nama pada botol ni ya. Dan aku melihat ini adalah Subhanallah, sucinya Tuhan mencipta botol ini tanpa harap bantuan siapa-siapa pun. Tu iman. Tanya, adakah yang tu kat kita? Kalau tak ada, tuan-tuan beriman macam mana? Nak main action dengan kepiah ni, orang Yahudi pakai lama dah. Nak action dengan jubah, orang Yahudi pakai jubah. Tuan-tuan nak action dengan bahasa Arab, semua orang belah Arab cakap Arab, termasuk orang Arab Kristian. Nak action dengan apa? Nak abang dengan apa? Nak abang dengan nama La Tariq Aziz. Dulu dengan Saddam Hussein, menteri besar Saddam Hussein, orang Kristian. Nak presiden kata beriman dengan kepiah. Apa kepiah boleh tunjuk tentang iman? Beritahu. Sebab tu bukan benda main. Iman ni bukan benda boleh waris, bukan benda boleh tukar-tukar, bukan benda boleh sedekah-sedekah. Iman adalah pegangan yang kita reti, bukan tiru-tiru. Ni keimanan. Inilah keimanan. Betulkah diri kita ni beriman? Betulkah? Tanya diri kita. Sebelum malaikat maut rentap nyawa kita, panggil kita balik duduk depan Tuhan, Tuhan bertanya, hang betulkah beriman dengan aku? Kacau tuan-tuan. Sebab tu perlu buat apa? Perlulah belajar, telaah, kaji, fikir, renung dan tengok, dan selalu dalam keadaan harap dan bergantung. Sebab apa? Tak boleh selamat bab iman ni melainkan Tuhan tolong. Baik, selesailah imam dengan Tuhan. Beriman dengan Tuhan ni selesai. Tak selesai, sebahagian kecil. Kalau cerita bab iman dengan Allah Ta'ala, subuh lagi tak habis. Subuh lagi tak habis tuan-tuan. Kita cerita beriman dengan malaikat. Semua ni tak nampak. Yang nampak satu je, asar, bekas perbuatan Tuhan, kalam dia pada buku ni. Hak ni je nampak dalam semua-semua 5 rukun iman. Yang lain mana nampak? Allah tak nampak, malaikat tak nampak, Rasul tak nampak, lagi hari kiamat, qada tak nampak, hari kiamat tak nampak, kitab dia nampak. Tu pun kitab ni baharu dah. Kitab yang bukan ada tulisan tu pun tak nampak. Quran yang turun dekat Rasulullah yang tak ada tulisan tu, Quran tu pun kita tak nampak. Quran ni yang dah ditulis. Bila dah ditulis dia jadi baharu dah. Ada dakwat, ada kertas, ada kulit buku tebal. Bukan yang tu, yang mula-mula turun yang tak ada bunyi, tak ada suara. Faham saja. Quran tu pun siapa seorang pun tak nampak. Macam mana nak beriman dengan benda tak nampak? Suka tak suka dalam Islam, hang tak nampak pun hang kena beriman. Sikit punya susah ke? Malaikat, cerita pasal malaikat juga. Nak cerita sampai habis memang tak habis lah. Sekali masuk waktu lah. Masuk waktu kita berhenti lah. Mana boleh panjang-panjang. Meja pink tu duduk tunggu. Ancawan semua. Mesti ada kenuri. Kenuri angkatan tentera buat. Takkan nak lekeh-lekeh. Kurang-kurang rusak. Kalau setakat karipak bihun Singapura, Allah, belah gombak tu pun berlambak kan. Orang main jauh-jauh buat karipak apa? Tak logik langsung. Tahu kata ustaz main jauh-jauh, buatlah sambai udang galah besar-besar botol ni. Buat puyuh goreng madu. Kan? Baru trill sikit. Bihun Singapura, warna pun tak ada bihun tu. Udang pun belah ekor, belah kepala tak ada. Sawi buah pendek, daun apa di bawah pun tak tahu. Apa? Buatlah hak sempoi-sempoi sikit. Biryani unta. Tak usah buat banyak-banyak. Buat kat ustaz sudahlah. Hak lain balik makan di rumah lah. Kalang kabut nak makan tang ni juga depa apa. Dah. Selora je. Selora lah betul-betul kan. Mui orang habaq dia berkata selora. Tuan-tuan. Saya minum air. Allahu akbar. Air dia macam habis dah. Habaq lagu tu mau duk faham lah.
Pilah ambil Ustaz. Apa? Malaikat ada 10. Malaikat banyak. Ada 2 kategori malaikat. Satu yang nama Al-Karabiyun, malaikat atas. Satu lagi yang nama Al-Muqaribin, malaikat bawah. Malaikat di bawah ni jumlah dia 10 kali ganda jumlah manusia. Kalau manusia ada 9.7 ribu juta, malaikat ada 10 kali ganda tu. Malaikat Karabiyun 10 kali ganda malaikat Muqaribin. Tentu agak-agak esok akhirat kalau dia suruh mereka beratok, lama mana kita nak tunggu mereka beratok? Punggah kita. Satu-satu. Kita lah ni ada 9.7 bilion manusia atas dunia ni. 2018. Malaikat apa tu Muqaribin ni melebihi bilangan manusia sebanyak 10 kali ganda. Dan malaikat Karabiyun melebihi malaikat Muqaribin 10 kali ganda. Esok Tuhan panggil, suruh beratok di padang mahsyar. Pasal manusia nak lalu tengah-tengah. Safan, safa, bersaf-saf mereka tunggu. Nak tunggu mereka beratok habis agak-agak makan masa lama mana. Tu pun kita duk buat joh lagi. Kita tak tahu dulu, azab duk tunggu. Jadi malaikat ni banyak, nak baca semua pakai lumut lah kepala kita. Kita baca hak Nabi suruh beriman. Ada berapa? Ada 10. Kita tengok. Mula-mula Jibril. Kedua Mikail. Ketiga Israfil. Keempat Izrail. Kelima Raqib. Keenam Atid. Ketujuh Munkar. Ke-8 Nakir. Ke-9 Malik. Ke-10 Ridwan. 10 ni wajib beriman. Siapa di sini yang pernah tengok dah malaikat? Angkat tangan. Pakai punggah tuan-tuan weh. Nak beriman dengan benda kita tak tengok. Tuan-tuan nak beriman macam mana? Baik. Tak usah tengok. Masuk waktu dah. Hambak. Masuk waktu. Nak azan dulu ke apa? Terus. Okey. Pergi ke tengah masjid suruh azan dulu kan. Sini tak payah. Sini lah sempoi kan. No. Dengarlah ustaz. Azan-azan apa lagi? Orang tengah syok ni kan. Tak usah tengok 10 tu. Nak baca lambat. Baca doa. Baca apa dia? Kiraman Katibin Raqib dan Atid. Dua ni lah baca tu. Nak tengok beriman ke tak dekat dua-dua ni. Apa dia buat? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amalan kamu yang sebesar zarah, seandainya ianya baik, aku akan catat. Siapa yang catat ni? Raqib. Bila Tuhan kata tak benar tu mesti betul. Dia catat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Amalan kamu yang syar, yang buruk, walaupun sebesar zarah, aku akan catat. Siapa catat ni? Atid. Dua-dua ni di mana? Satu tempat bernama Ailiyin. Apa dia? Tuhan kata, Muhammad, wa ma adraka ma Ailiyin. Mereka bertanya kepada kamu tentang apa dia Ailiyin ni. Katakan kat mereka ni. Kitabun marqum. Sebuah kitab yang ditulis. Apa dia? Benda yang baik. Dia tulis lah. Raqib yang tulis. Yang dia tak tulis, nawai tu. Yang lain semua dia tulis. Nawai tu dia tak tahu kita buat pasal apa. Tuhan kata hak Tuhan tak tahu, hak tu aku tahu. Dan Tuhan kata, wa ma adraka mas-sijjin. Mereka bertanya kepada kamu ya Muhammad, apa dia sijjin tu? Katakan, kitabun marqum. Sebuah kitab yang ditulis. Apa dia? Setiap benda buruk. Siapa tulis? Atid. Kita tahu kan? Kanan ada satu, kiri ada satu. Kalau lagu tu, kalau macam tu, kita sanggup tak mengumpat kalau kita betul-betul beriman kepada Atid? Kita sanggup tak mengumpat? Tentu kita tak sanggup. Tapi terima kasih ya Allah. Tengok dia peli buat main high ball tinggi sikit. Nampak. Tu aku kata. Goblet cantik punya, rampi punya duk main. Bukan Langkawi punya. Noh. Hak baik kita buat dia tulis, apa saja benda baik dia tulis, tapi
dia tak akan menulis nawai tu. Kita buat baik tu pasal apa? Pasal hak tu dia tak tahu. Sebab tu Tuhan kata setiap amalan yang kita buat mesti bermula dengan niat. Sebab tu niat lain daripada Allah, maka semua niat itu terbatal. Nak tengok batal tak batal? Nak tengok batal tak? Baik. Kita tengok duha, kita tengok waktu duha, kita pun teringat nak semayang duha. Saya nak tanya tuan-tuan, Nabi semayang duha pasal apa? Pasal dia melihat keindahan Allah pada kejadian waktu duha. Kita semayang duha pasal apa? Selama Tok Guru duk main mengajar, apa yang Tok Guru kata tentang semayang duha? Siapa rajin semayang duha, murah. Tuan-tuan tengok nawai tu kita macam mana? Adakah tuan-tuan kita buat kerana Allah atau kita buat kerana tu dia nak tulis dalam mana tu? Dia bukan tahu. Tuhan kata tinggal. Hak tu biar aku yang berurusan dengan dia. Jadi kalau kita beriman dekat Raqib, takkan buang masa di kedai kopi waktu kita masih bertugas dengan majikan bayar duit kat kita. Sekian-sekian jam kita kerja, singgah di kedai kopi dengan masa bekerja, kita minum kopi. Kita percaya tak kata dia akan ditulis? Kalau kita percaya. Kalau kita percaya, kenapa kita bersemang? Nampak sangat tak percaya. Kalau tak percaya, malaikat 10, kita buang 2, tinggal 8. Buang atau tambah malaikat ni, hukum dia kufur. Tengok, dengan malaikat tak beriman. Nampak? Kalau kita betul-betul percaya kat malaikat kiraman katibin, harta pusaka kenapa berebut? Kenapa sampai bergaduh-gaduh? Kalau percaya dekat kiraman katibin, kenapa kita bergaduh dalam pemerintahan negara? Kenapa kita berkelahi, sanggup bermusuh dengan sahabat? Kenapa? Kerana kita tak beriman dengan malaikat tu. Tang tu saja fail, berkenyah-kenyah lah. Kalau kita beriman dengan malaikat, takkan kerana kerusi sebiji kita nak bermasam muka. Takkan sampai nak buat fitnah. Takkan sampai nak kata buruk orang, nak kena jajar buruk orang satu dunia bagi tahu. Hanya kerana berebut kerusi. Berimankah kita dekat malaikat ni? Esok Tuhan tanya, kita pandai sangat buat, kita tanggunglah bahagian tu. Kalau seorang suami yang beriman dengan malaikat, takkanlah dia biar isteri dia masa tak ada anak kerap balik awal, habis kerja balik, habis kerja balik. Sejak ada anak 5 ni, habis kerja tak balik-balik. Bini pun tak larat tengok jam. Pasal apa buat kat dia lagu tu? Pasal tak beriman dengan malaikat tu. Kalau beriman dengan malaikat, pasal apa hutang orang tak bayar? Bayarlah. Hantarkan dia tulis. Kalau hantar dia tulis ambil barang orang tak bayar balik ni pasal apa? Tu dia. Agak-agak banyak mana salah dah kita buat. Berlambak dah. Tapi Tuhan kata tak apa. Aku Maha Pengampun. Aku ni sangat-sangat suka mengampuni dosa hamba-hamba aku yang cukup suka bertaubat. Selamat lagi kita. Dosa besar ada 6 jam dia bagi waktu. Dosa kecil 3 jam dia bagi waktu. Sebelum habis waktu-waktu tu, pilah bertaubat. Selamat lagi. Masih boleh dipindah, dipadam, masih boleh ditulis yang baik semula. Tengok, Tuhan Maha Pemurah bagi kita peluang untuk jaga diri di akhirat dengan peluang yang cukup luas. Tu, dengan malaikat kita duduk sorang-sorang pun dia tulis, kita duduk ramai-ramai pun dia tulis. Selagi kita tak melintasi perenggan syarak, tetap dia tulis yang baik. Bila melepasi perenggan syarak, tetap dia tulis yang tak baik. Kita ada akal bukan? Gunalah akal kita untuk menjadikan kita orang yang selalu duduk dalam perbuatan baik. Apa dia perbuatan baik? 2 benda yang Nabi ajak kat kita. 2 benda besar perbuatan baik yang Nabi ajak dekat kita. Pertama, hablum minallah. Jaga hubungan dengan Allah. Macam mana nak buat ni? Hubungan dengan Tuhan ni macam mana nak buat? Pertama, jangan kufur. Jangan engkar dengan Tuhan.
Ingkar dengan Allah ni ada dua kategori. Satu, kufur akidah. Satu lagi, kufur nikmat. Dua kufur ni jaga. Kufur akidah lagu mana? Masih ada dalam diri, takut, harap, bergantung dengan lain daripada Allah. Ni kufur akidah. Jangan nak bergantung dengan lain. Walaupun duit banyak, tetap bergantung dengan Tuhan. Walaupun kita ni banyak kuasa, besar kuasa kita, tetap kita bergantung dengan Allah, supaya kufur akidah tak berlaku dalam hidup kita. Kedua, kufur nikmat. Yang mana? Jangan kita kufuri nikmat yang Tuhan bagi. Macam mana? Bangun pagi-pagi, celek-celek mata, nampak cerah. Cerah tu suatu nikmat. Tengok cerah je, terus dah boleh sebut Alhamdulillah. Cukup lah, bangun dah. Ini tengok cerah pun dia buat tak tahu ni. Tuhan tunjuk ni, hang boleh tengok semua benda ni, aku bagi kat hang cerah. Syukurilah aku dekat atas cerah tu. Ni orang yang tak kufur nikmat. Macam mana kufur nikmat cerah? Dah ada cerah, tak guna untuk bawa hati dekat dengan Tuhan. Bawa hati suka lupa kat Tuhan. Ni kufur atas cerah. Celek-celek mata, tengok isteri, tengok anak-anak. Syukuri itu nikmat tu. Depa Tuhan ambil lagi, kita jenuh riau. Macam mana nak syukuri nikmat Tuhan bagi isteri? Sayangi dia, sayangi anak-anak. Macam mana nak sayang kat depa? Bawa dua-dua ni balik kat Tuhan. Jangan asyik bagi benda dunia je kat depa, sakit depa lupa Tuhan. Macam mana nak bagi mereka ingat kat Tuhan? Kita kena ingat lebih. Kalau kita tak ingat kat Tuhan, nak ajak mereka ingat macam mana? Kita yang kena ingat lebih dari mereka. Macam mana nak buat tu Ustaz? Sebelum makan, bini masak dah, buh dalam pinggan dah, pegang udang galah. Bukan, udang rimau. Udang galah payah jumpa aku sini. Udang rimau. Bini ni ambil udang rimau. Bukan bini, isteri. Kan? Tuan-tuan, Iswan ke isteri? Iswan lah. Kan? Tapi isteri ni, dia nak pegang udang tu, dia nak suap dalam mulut. Tuan-tuan tahan tangan dia. Tahan. Bila tuan-tuan pegang tangan dia, dia mesti tengok tuan-tuan. Ni awak pula ni. Sejak-sejak mengaji dengan Ustaz 1, 2, 3 ni jadi lagu ni dah pasal apa? Hang diam. Aku nak cerita kat hang. Dengar dia dok. Yang pegang tu apa? Hak ni pun tanya. Ni, aku tanya soalan senang dia. Hang pegang tu apa? Saya pegang ni udang lah. Udang yang saya beli, duit awak bagi tadi. Harga dia RM30. Saya beli RM15 je. Hak balance saya punya. Pasal awak tak bagi duit kat saya pun lah marah. Gaya nak makan, dia kata udang. Abang dia, bukan udang tu. Kalau bukan udang apa dia? Sabun. Dia kata lagi tu, abang dia, hang jangan layak buruk. Hang dengar aku bagi abang habis dulu. Yang hang pegang tu, yang tu nama dia Rahman Rahim. Itulah kasih sayang Tuhan kat hang. Hang pandai buat udang lah. Hang tak pandai kan? Hang tahu kan nak buat isi udang? Hang tak tahu kan? Hang tahu lah dia buat untuk hang. Selama hang duk pegang udang nak bubuh dalam mulut hang tu, hang teringat dah kat dia. Tu nak latih, kalau tidak kita nak ingat kan tuan-tuan. Tu udang yang hang pegang tu, duk di laut tu. Tuhan sayang kat hang, mai duk dalam pinggan ni, hang tak nampak lagu mana. Hang tak nampak ni sayang ni lagu mana. Bawa daripada laut, tu kelang tu, tepi laut tu. Bawa udang tu mai duduk di Subang ni. Duduk dalam pinggan hang, elok ai tergolek. Kan? Lepas tu hang boleh makan dengan senang, tak payah fikir pasal pukat udang, tak payah fikir pasal bot dalam, tak payah fikir pasal ketua tak payah fikir pasal semua. Hang boleh tolak udang tu masuk 3-4 ekor. Mana iman hang pada Tuhan? Isteri mesti fikir lah. Kita jarang sebut. Kita nak sebut macam mana, kita pun hawak tak tahu apa. Kita pun tolak buat tak tahu. Lagi tak tahu, bila bini tahu, kita yang tak tahu. Ni lagi susah. Kan? Bini beli udang. Kerap sangat sebut udang. Ada udang baru lagi. Bini beli udang. Duit kita. Dia balas duit kita RM50. Dia beli udang. Dia buat masak yang kita cukup suka makan.
Tuan-tuan ni saya heran. Yang serius tak gelak ni hati dia guna. Heran sungguh. Tuan-tuan dia buat muka serius, tuan-tuan ingat malaikat maut takut lah. Apa? Nabi kata senyum tu sedap. Tuan-tuan tu sudah serius lah. Nampak penat tu buat apa? Tengok pun melugai tu melugai. Senyumlah sikit. Dalam tu senyum pun tak apa segak. Tambah tak senyum. Loh. Dia kata dia ni sat lagi aku pijak. Sat lagi aku pijak. Bini balik udang tu balik rumah. Masak. Udang besar-besar botol ni. Masak. Siap masak. Kita duduk bawah. Alamak. Sampai udang ni pula. Nalar kek hari ni makan nasi mesti best lah. Dia panggil. Mai kah. Maka pok-pok Taliban ni pun pergi lah. Duduk di meja. Bini ambil udang tubuh dekat anak nombor 1 sekor. Nombor 2 sekor. Nombor 3 sekor. Nombor 4 sekor. Nombor 5 sekor. Dibuh kat dia sekor. Kat kita dia tak buh. Tuan-tuan berbalik. Agak-agak tuan-tuan nak tanya tak? Udang tu. Bini pergi habang. Allah. Lupa. Dia habang kata lupa. Agak-agak darah naik. Duit aku punya. Udang lupa. Ni kalau aku swing hang sekali ni. Hang nanti kena hang aku. Boleh makan kat hampa je kat aku pun tak ingat. Nampak. Mai dah penyakit rosot di dunia ni. Nabi kata isteri kita minta maaf lah abang itu lupa. Ini boleh mendatangkan marah. Anak duk tokak udang. Relax abah, relax. Abah jangan duk kalut tang ni, kami sedap makan udang ni. Lagi nak ingin. Bini kata ada, sabar. Ada? Mana? Saya buh bawah nasi tu. Saya tutup dengan nasi supaya nak tengok perangai awak jadi gimana kalau udang tak ada. Apa saya nak abang kat tuan-tuan? Kalau kerana udang di dunia ni boleh berkelahi, pentingkan diri, hampa makan aku kena makan juga. Aku kena makan pasal duit aku punya. Hampa boleh balas kat hampa je kat aku hampa tak tahu. Kalau ini kita berebut atas dunia ni, nak lalu siratal mustaqim. Kalau anak bini tak lepas, kita nak lepas seorang-seorang. Kerana kita penting diri kita. Hang tak lepas, hang punya pasal. Janji aku lalu aku lepas. Kita nak buat kerja ni kat di sana. Tentu kita tak mau. Kalau tak mau, kenapa di dunia kita pentingkan diri kita, tak pentingkan mereka? Begitulah berlaku pada semua. Seorang imam, dia nak semayang, dia nak kena tengok tak siapa makmum dia. Dia mesti nak kena tengok. Orang tua-tua, pok-pok meletup rupanya. Orang tua-tua ni pok meletup lah. Rokok meletup. Tahiyat angkat jari meletup. Perak meletup. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Perak meletup. Takkan nak biar pok-pok meletup ni berdiri lama-lama. Kalau dah tahu yang ada ni semua pok-pok tak larat, baca ayat pendek sudahlah. Yang balas suratul Baqarah tu pasal apa? Rebal lah lutut orang tua tu, dah lah tak larat. Nak jaga status imam, kulhu mana mau, kulhu pendek ya. Pasal apa tu? Pasal nak abang kat orang, aku imam. Esok akhirat imam macam ni boleh pergi dulu lah. Pikir-pikir sendiri lah. Kita jadi ketua, esok agak-agak Tuhan nak tanya siapa dulu. Depan dia esok Tuhan nak tanya siapa dulu. Dalam Malaysia ni Tuhan tanya yang di Pertuan Agong dulu. Hang ketua agama. Lepas tu Tuhan tanya menteri pula. Hampa ketua agama nombor 2. Tiap-tiap orang kena tanya bab agama. Macam mana nak lepas dengan negara? Di rumah pun tak lepas macam mana? Ni tanya di rumah 6 orang tak lepas dah. Nak tanya 30 juta. Tuan-tuan sanggup lah. Sanggup silangan. Yang nak kena ribut esok dengan orang lain kita. Bukan nak gempak, tapi macam gempak juga lah. Jadilah seorang ketua yang cukup adil dengan orang bawah dia. Ramai orang perempuan baca surah Alam Nasrah sudahlah. Mereka tak larat dengan telekung lagi hangat mau cukup belakang tu. Duk bagi mereka merepek buat apa? Lepas tu kita jangan laju seorang-seorang. Kita baca Fatihah makmum sampai tak ada habis. Kita rokok dah, makmum ketak-ketak ligan kita. Bukan imam sini, imam lain. Imam sini okey lah. Ustaz tahu mana okey. Tadi saya dengar, saya dengar dia baca, memang boleh jadi imam pun.
Cuma esok Tuhan tanyalah kan, pasal apa sejadah hang dua depa satu. Jenuh jawab ni, pakai punggah ni, ni kena esok. Pasal apa sejadah hang lebih pada orang? Dalam semayang pun sejadah hang lebih pada orang siapa? Tu dia. Tok Imam akan kata, sorry, saya tak boh, depa boh. Depa boh saya semayang. Suruh saya boh, saya tak boh terus, saya semayang terus ya. Tapi hak ni pasal depa boh, bukan macam tu. Abang macam ni, ya Allah, aku malu sebenarnya nak semayang macam ni. Pasal aku tahu hang ra'i aku lebih, hang ra'i hamba-hamba hang. Tapi dah hang letak Tuhan, aku buat juga. Tapi hati aku tetap malu ni. Ya, boh tinggi pun tak apa kan? No. Kena bagi faham lah. Jangan boh tak faham lagi kena. No. Pasal apa? Pasal Tuhan kata semayang semua orang sama. Pasal apa hang nak lebih? Lainlah kalau waktu sujud hang tak sujud, pasal hang lebih, hang tok imam tak sujud. Sujud sebab tu lah juga 2 kali kat satu rakaat. Kalau itu yang ada dekat kita, tu tanda beriman tu. Dia tak megah, malah takut. Selalu duk kata dalam sujud, jangan tuntut ya Allah, jangan tuntut sebab aku tak mampu ni. Selamat dia, selamat habis. Angkat tangan, doa hak cerah tu umum, doa hak sembunyi sikit, dia doa khusus kat Tuhan. Ya Allah, aku mengapalai semayang mereka. Sesungguhnya ada yang tak betul, ada yang tak kena. Aku mohon jangan dituntut, sebab mereka tidak mengetahui ya Allah. Ni imam ni kan. Dah dapat imam jadi susah. Ada lah tapi susah sikit. Imam ni, cerita saya tu imam ya. Siapa? Cerita pasal kita jadi suami tu imam lah juga. Imam main daripada rumah naik motor meratik dah. Imam ni meratik lah. Subhanallah, alhamdulillah, naik motor. Hang bagi salam boleh tak nak dengar lah. Sampai depan tu anak dara segak ada depan tu. Subhanallah mau hilang. Duk fikir anak siapa? Anak si O kot. Naik duk fikir ni. Aku berasan bisa tengok budak ni main semayang. Suf! Panggil paku longgak ni. Allahu Akbar. Anak leh kot. Dia duk fikir ke habis. Anak leh berasa hitam sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Wahab. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baca al-fil kan? Tak mau panjang sangat, sekali lambat kan? Anak Wahab rasa macam ada tik lalat. Makmum duk tunggu. Satu ayat berhenti. Tu imam ni buat apa? Rupanya duk ada discussion dalam ni. Anak tok siap baru betul. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim. Anak tok siap berasa macam ada di Mesir. Wa arsala alaihim, lupa dah. Wa arsala alaihim, repeat dah. Anak darah punya pasal, repeat dah dalam terokai. Belakang punggah dah, batal dah puasa. Tu imam ni duk buat apa? Wa arsala alaihim, belakang tolong topak. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tak boleh anak darah tu duk kacau dia. Wa arsala alaihim, budak belakang geram. Subhanallah. Kata imam. Tu imam nak kena keluar juga, takut batal. Wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hantam baca Fatihah. Tukang top up terkejut. Amin. Bagi salam lagi, tanya kawan. Buka alam tarokai tadi. Kawan kata aku dengar pun macam tu lah. Macam mana terbit Fatihah? Tu yang aku heran. Hang kata amin pasal apa? Dia waladdallin nak kata apa? Anak darah punya pasal tu imam pikir dah. Tonton tengok. Ingat mudah, sembang mudah lah, gaya mudah lah, betul bohong. Betul punya confirm bohong. Tak percaya ni hadoda ni. Mai saya tanya tuan-tuan, konsentrasi terang mana? Mayang depan belakang tu imam ni, makmum yang duduk betul-betul belakang imam. Dia orang yang boleh tahan lah. Imam collapse lagi dia ganti lah. Dia orang kemas lah. Semayang. Sujud yang terakhir, duit dalam poket ni ada 100 3 keping. Duit RM1 5 keping. Duit RM5 2 keping. Sujud keluar duit duduk depan dia 2 keping keluar. Dia ketak. Kipas angin kuat. Tuan-tuan agak-agak dia boleh baca Fatihah dengan tenang tak? Jari dia ikut duit lah. Dia nak pergi ke mana pula dah?
Kalau duit tu keluar hak RM1, tahan. Keluar hak RM100. Duk tengok, pergi belah tu pula dah. Naik belah tu siap sakit pakai ruyuk lah duit aku. Tuan-tuan tengok tu, terang tu. Baru bagi duitnya. Telefon tak tinggal di toilet lagi. Tengah-tengah takbir, teringat ni Samsung berapa ratus tu. Letak di toilet. Dia duduk belakang, ramai jemaah belakang. Teringat telefon ni, 1,000 lebih duduk di toilet. Mudah nak sembahyang. Dia buat kerja tu, dia patah kan? Nak keluar macam mana? Buat batal kan? Cari telefon dulu. Macam mana nak beriman dengan malaikat? Macam mana nak beriman dengan kitab ni? Bagi ujian telefon bungkus ya. Sebab tu Tuhan kata, jangan kamu mengaku kamu beriman melainkan setelah kamu diuji. Kena uji, bertahan, baru beriman. Saya mengajak ilmu ni, mengajak cerita Tuhan, mengajak semua. 10 tahun saya duduk mengajar benda ni. Allah Ta'ala test saya. Anak saya nombor 3. Umur 17 tahun. Tahun 2003. 2013. 2013. 5 tahun dah dengar ni. Balik sekolah. Nak ambil SPM lagi 2-3 bulan. Lalu nak masuk simpang rumah, kawan main belah dari belakang. Jatuh, kepala kena tar. Tak ada berdarah, tak ada luka apa. Tapi jam dalam ni. Pecah, darah keluar semua dalam. Masuk hospital. Seminggu, balik kat Tuhan. Umur 17 tahun, dah pandai sembang dengan kita, dah boleh ajak jadi kawan. Tiba-tiba balik meninggalkan kita. Tuan-tuan nak tahan macam mana? Ni saya kena ni. Hang belajar, pasal hang mengajar pasal Tuhan kan? Hang hebat kan? Mai, aku nak bagi kat hang. Bagi. Saya tidur atas kubur sebulan tuan-tuan. Balik mengajar, tidur atas kubur. Balik mengajar, tidur atas kubur. Ni tak torah ni. Minta hati hari-hari minta mati. Bagi mati aku tak tahan tanggung ni. Tak tahan. Ya Allah, tak tahan ya Tuhan. 5 tahun dah. Masih duk ingat macam kemarin. Hang kata hang beriman kan? Amai sini. Punyalah merayu abang pasal apa hang ambil dia. Pasal apa? Apa sebab salah apa aku buat hang ambil dia. Kalau hang perlu ganti, bagilah dia hidup. Ambil aku lebih berhak pergi. Dia baru nak mula hidup, ambil dia pasal apa? Kita nak mengajar pula. Tuhan kata senang. Aku belah lebih baik daripada hang belah. Hang jangan kalut. Kalau aku ambil, lebih banyak yang ada. Kalau aku bagi, lebih banyak lagi sisa-sisa yang ada. Hang jangan bimbang. Pasal dia bukan hang punya, dia aku punya. Aku yang memiliki dia, bukan hang. Hang tumpang je. Tuan-tuan kata beriman, try lah. Nak tengok jadi guna. Nak tengok cakap jadi guna. Sasau tak sasau. Lepas tu dia ada abang. Aku ambil anak hang seorang je. Aku ambil anak kekasih aku semua. Kalau hang aku ambil macam ni, macam mana? Hak tu lah boleh reda sikit. Tuan-tuan tengok. Beriman. Cakap boleh lah. Tak kena test. Kena test baru tahu beriman kau nak. Terus duduk main tayang ni apa? Tak jadi. Kena lu baru tahu. Okey kot. Okey tak larat lah. Nak cerita lagi 5 tu panjang itu nak cerita. Jenuh cerita. Nak cerita imam dengan beriman dengan Quran. Tuan-tuan beriman betul ke? Beriman betul ke dengan Quran ni? Sungguhkah beriman? Tuhan kata, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Tidak ada keraguan kepada Quran aku turunkan untuk mereka yang mahu bertakwa. Bertakwa kita ke dengan baca Quran ni? Betul-betul ke bertakwa? Dan apa dia takwa yang ada dekat kita tu? Apa dia? Tanda dia macam mana? Hak ni pun tak lepas. Suruh beriman hari kiamat pula. Lagi tak lepas. Hak tu lagi tak nampak. Jadi, berimanlah sungguh-sungguh setakat yang kita mampu. Tak mampu angkat tangan. Ya Allah, hang ajaklah aku, hang pimpin aku, hang bawalah aku bagi beriman betul. Nak suruh aku beriman dengan apa yang ada dekat aku tak mampu ya Allah. Sebab aku adalah hamba. Semua yang aku miliki adalah kepunyaanmu ya Tuhan. Aku tak tahu nak buat melainkan hang tolong. Sebutlah selalu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan engkau. Sebut selalu. Supaya kita sedar. Setiap gerak diam yang berlaku dekat kita hanyalah semata-mata kerana pertolongan Allah. Baru tak jadi bangga, baru tak jadi hebat, baru tak jadi sombong, tak ada riak, tak ada sum'ah, tak ada takbur.
Sebab kita tahu Tuhan siapa, kita siapa, akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita. Barulah jadi manusia yang reda. Lagu mana? Lagu Rasulullah SAW. Ada dunia pun tak apa. Maksudnya ada nikmat-nikmat dunia kita miliki pun tak apa. Kalau tak ada pun tak apa. Ni ada kita seronok, tak ada kita buat muka sedih. Masih tak beriman. Nak beriman, ada dengan tak ada, muka aku tetap sama dan hati aku tetap sama. Sebab apa? Sebab awal-awal kejadian pun aku tak ada apa dah. Daripada perut mak keluar mai ke alam syahadah, ada apa? Baju pun tak ada, seluar pun tak ada, gigi tak ada, nama pun tak ada. Keluar mai dogiang lagu tu ya. Anak raja kah, anak sultan kah, anak siapa kah, tetap keluar mai papa ke dana. Saat lagi dah ada, jadi orang besar, jadi CEO, jadi orang besar, mati tetap papa ke dana. Apa yang kita miliki tetap orang punya. Kami dapati kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah kami berikan kepada kamu. Semua yang ada pada kita waktu kita mati milik orang, termasuk isteri kita. Kalau dia tak berasa nak kahwin lain, okey. Kalau dia pun nak kena kahwin lain, habis ya, jadi isteri orang lain pula. Kan? Sayanglah lagu mana pun, setakat duk menyawa aja. Bungkui, habis. Tengok, mai miskin, balik pun miskin. Mai bodoh, balik pun bodoh juga. Mai sini lemah, balik pun lemah juga. Mai sini hina, balik hina juga. Yang betul-betul suka kat kita Tuhan. Walaupun kita buat maksiat ni berulang-ulang, Tuhan tak pernah pun benci kita. Manusia, kalau dah kita mula menyusahkan dia mula tak berapa seronok dengan kita. Contoh, tuan-tuan, kita boleh duk basuh punggung sendiri dengan tangan sendiri. Orang sukalah kat kita. Kalau orang nak kena basuh punggung kita, tuan-tuan, agak-agak berapa ramai yang boleh suka? Anak-anak ni kesayangan kita. Kalau dia pun nak kena basuh punggung kita, dia pun mula tak suka. Lah ni cakap pandai lah, boleh buat sendiri. Tunggu hari tak boleh buat besok, baru kita tahu siapa yang betul-betul suka. Tuhan kata, akulah yang paling suka kat hang. Walaupun hang dah jadi mayat, busuk dah, aku tetap sayang kat hang. Baliklah kat Tuhan, baru selamat. No? Umur panjang, jumpa lagi. Umur pendek, sekat malam ni ya. Kalau saya mati dulu, telefon-telefon, bungkus dah. Panggil Ustaz Lemai. Tengok-tengok ada lagi, saya mai pula. Mai-mai tuan-tuan yang bungkus dulu. Saya ajak siapa yang ada. Cuma tak tahu siapa dulu. Boleh jadi saya dulu, boleh jadi tuan-tuan dulu. Tapi besar harapan saya, tuan-tuan lah dulu. Tuan-tuan duk nganga tak buat kerja apa, tapi mati perhabis buang, saya mati pelan-pelan. No. Cuma jaga masuk kubur, siapa pun tak ikut. Isteri tersayang pun tak ikut. Dia jenguk je. Buat-buat riau, dia melingkup balik. Anak lagi tak guna. Pijak kubur bagi rapat. Pelan-pelan abang. Jangan duk balik. Kami nak bagi reta payah. Jangan duk ndap ke tepi tingkap. Semua orang tak mau. Dulu semua orang main apa abang ustaz, semua orang selfie sana, selfie sini. Mati siapa pun tak mau. No. Saya pesan kat bini saya. Hang dengar sini baik-baik. Apa pula? Dengar sini kau abang. Aku mati, tanam jauh-jauh sikit. Pasal apa? Aku ada potensi jadi hantu Kak Limah balik kampung. Sebelum aku balik kekah hang tanam aku bagi jauh-jauh. Letak bawah besi kawat pun tak apa. Naik kena kawat aku turun balik kan. Pasal apa? Pasal kalau aku mati sat lagi, habis 4 bulan 10 hari, hang habis aidah, mai hero baru segak macam mana? Mula-mula hang tak mau lah, lama-lama dia duk main attack hang selalu, mesti hang mau. Cantik rumah aku beli, kereta apa aku beli bagi. Lepas tu dia main ronda bagus memang. Yung sana, yung sini. Aku lang kubur dapat apa? Hampa buat kenduri arwah. Arwah tak nak makan pun, yang makan hampa. Kata kenduri arwah, bagilah aku makan sepinggan. Tak ada pun. Lepas tu kita duduk hidup lagi. Masuk hospital, sakit. Kawan-kawan main tengok, ustaz, apa abang? Tanya. Di hospital ni mana ada abang lain? Sakit lah, tanya apa?
Bawa lah main cheesecake ke apa ke. Tak. Duk main tanya apa abang. Cucuk dengan jarum ni lagi borang tau. Lepas tu ceramah pula kat kita. Sabar ustaz. Ni semua dugaan Allah. Kita mesti beriman. Sebelum aku bagi hang penampak, baik hang belah. Hang ingat aku tak tahu ke? Aku tahu lah ni. Aku duk sabar lah ni. Sabar ustaz. Ni semua adalah dugaan. Dia ni kalau kau ambil wayar ni cucuk kat mata, you tahu. Dia nak balik, dia kata apa? Ustaz, jangan risau. Ustaz, jangan bimbang. Anak bini kami tolong tengok. Tengok, dia nak tengok dah kan. Kita tak mati lagi, dia nak tengok dah. Tu kita ruyuk pi, pakai bungkui kan. Depa tanam. Mandi ramai, kapan ramai, usung ramai, main masjid pun ramai. Buat masuk dalam masjid ramai, semayang ramai, pi kubur pun ramai. Masuk kubur seorang. 3 orang je masuk tu, masuk sat 3 orang ni. 2 orang tukang gali, seorang tukang buka tali ikatan. Jenis ketegak. Daripada hidup sampai mati duduk ketegak. Orang kata mengiring, dia terlentang. Orang tolak mengiring, dia kira nak lentang. Tok Siap mula gerak. Duduk dalam kubur tu panas kan. Tok Siap buka kain kapan, bisik kat telinga dia. Hang terlentang kali lagi aku pijak hang tadi kan. Takut kena pijak dan mengiring buah batu. Lepas tutup. Tukang gali pun naik. Tok Siap pun naik. Tinggal siapa? Tinggal kita. Terkulat-kulat dalam tu. Lepas tu dia buat apa? Juri hayang sejak. Sejak mana cukup nak sampai hari kiamat tu. Tarik getah masjid. Buka. Dah nak juri hayang sangat. Mengaji di mana juri hayang atas kubur. Kan? Getah paik tu buka bagi penuh, tahan 2 tahun kan. Lepas tu bukan nak main dah. Semua haprak semua mengawet, tak nak main dah. Kita duduk lah tergedik-gedik dalam tu. Mereka buat kenduri arwah. Arwah tak nak makan pun, mereka duduk makan. Ni arwah suka makan kambing, buat kambing kan. Buat tahlil, panggil tu imam mai baca tahlil. Tu imam bukan nak baca, yang mati mak hang. Pasal apa aku nak baca, hang lah baca. Tolonglah tu imam, saya tak apa pandai baca lah. Tuhan tak terima doa bangsa lain, dia terima doa bahasa Arab ya. Tu kena panggil tu imam baca. Tu imam pun meratib. Qad aflaha man qala la ilaha illallah. Tak keluar apa lagi. La ilaha illallah. Bunyi pelan. Tak keluar apa lagi. La ilaha illallah. Keluar karipak bersak ngelah ni. 4 kali pepak tak jumpa inti lagi. Tengok karipak tu. La ilaha illallah. Bunyi lain. La ilaha illallah. Rupanya satu appetizer. Main course tak keluar lagi. Main course keluar nasi tomato dengan puyuh goreng madu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ustaz tahu mana? Saya ada buat setiap malam. Saya tahu. Mati baru tahlil. Waktu hidup bukan nak buat. Lah ni duk hidup. Sagi lepas semayang Isya, tidak semayang. Dalam tahiyat boleh baca tahlil lah. 1 rakaat, 2 rakaat boleh baca dah tahlil. Boleh dah kata la ilaha illallah. Nampak? Kalau dah sehari buat 40 rakaat, tak berlambak dah tahlil. Duk tunggu puak-puak ni. Sebab tu buatlah siap-siap. Dan apa yang baik-baik hak saya kata ni ambil lah. Apa yang tak baik tinggal. Kata orang tua-tua, makan roti mengali, jangan kacau mengali roti. Ambil roti sudah, mengali biar pergi dia. Kalau postman mai hantar surat, ambil surat, jangan kacau postman. Nak bagi postman suka hantar surat, bila postman mai, suruh anak dara tunggu. Duk suruh tok tunggu, dia tak mai. Tak faham lah ustaz oi. Tahu dah ustaz mai jauh-jauh. Buatlah kenduri. Tak habis-habis karipap. Undi-undi, karipap, undi-undi. Undi-undi pun goncang iti, Inti pun sikit lah. Punya kedekut buat undi-undi pun. Bagilah kambing, korma. Baiknya, belah paha ni. Ustaz pun lapang lah sikit. Lepas tu, hulung tu tengok-tengok. Apa yang patut. Mereka kata macam tu lah. Habis macam mana? Tuan-tuan nak tahu macam mana? Panggil ustaz-ustaz selebriti mai. Tengok dia charge berapa. Saya tak charge. Tapi macam tu lah.
Sebut kata ustaz ni haprak semua lah, bak duit ni. Ustaz memang pandai, tapi dia tukar pandai dengan duit tu. Hang bagi tak cukup macam mana aku mau, aku tak main. Bukan ustaz semua ustaz. Bukan semua apa, semua. Pasal apa? Ustaz nak ambil kat mana? Mana ada kerja tetap, yang tu je. Dia kena boh banyak sikit. Kalau hang tak main pun aku dapat lah, jadi kan. Saya taklah macam tu, tapi macam tu lah lebih kurang lah. Nak kata pun muhung sangat, baik abang betul kan. Korang-korang kita tak tipu kan. Sebab saya pernah pergi ceramah di satu tempat tu, tak boleh duduk, berdiri nak marah, sakit kan. Dia letak rostrum, tengok jemaah, tepuk meja, tergolek jauh-jauhan semua. Mata tengok siapa? Mata tengok bendahari. Tak ada pula dah. Serawal langut dah aku malam ni. Ceramah pun jadi korang lah, tak apa steady lah. Habis ceramah, Tok Imam ajak makan, tak seronok dah pasal bendahari tak main. Yang dia ni pun, Tok Imam ni suruh aku nak buat apa? Aku nak bendahari kan? Yang duk sign duit masjid tu siapa? Bendahari lah. Dia yang berkuasa penuh. Tok Imam kan dia buat apa? Tok Imam tak main pun tak apa, bendahari main. Makan habis semua, bendahari tak main. Orang bagi salam tak dengar lah tau. Duk beban. Bendahari ni kalau kopi tabuh baru tahu kan. Gaya nak naik kereta dia main. Ustaz, dia datang lapang dada, ulung raut buh lampu ket, naik kereta menyanyi lagu Hindustan, lagu Siam semua. Sampai di rumah custom duk tunggu. Siapa dia? Nuah kan. Custom duk tunggu pula dah, setengah lagi pakai boleh kat dia kan. Tiba-tiba dia abang dia mengantuk. Cantik. Hampir tidur. Kalau ada apa susah, hang duk buat audit banyak kan, aku tak dapat apa kan. Pilah duduk di bawah ni, tarik umbut, duk biasa mengumbut dulu. Tarik keluar sekepin, darah naik. 100 ya? Mana boleh? 1000? Mana ada 1000? 500 tak ada dah, tinggal 100. Takkan 100? Tarik keluar RM1, darah naik. Benda hari ni kalau kopi bakar rumah dia pun betul lah. Pergi dekat telefon, nak telefon, gaya nak angkat telefon, Allah Ta'ala tolong lagi. Nak buat apa tu? RM1 ni. Awak, hang nak apa ni? Hang ingat ilmu hamnya. Dia tak boleh suruh abang Cina pun bujang. Sejak dari itu orang bertanya kat saya, Ustaz, ni macam mana tentang bayaran? Ni tanya-tanya apa nak bagi-bagi ya? Macam mana Ustaz? Macam mana? Lah ni saya abang, lagi banyak, lagi bagus. Hambuh lagi banyak, lagi seronok aku kan? Hang tanya apa? Orang lain hang bagi tak tanya apa, aku nak tanya sangat. Bagi sudah. Bukan nak pergi mana, main kat aku juga duit tu. Dah. Tak lah macam tu, tapi macam tu lah. InsyaAllah. No. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat. Ibu-ibu tak banyak dah tinggal. Di mana habis dah? Orang perempuan tak main pun tak apa. Orang perempuan ni bukan tuntutan main masjid surau ni. Main yang di rumah tu. Tambah hak segak-segak, terus duk main. Kacau. Hak segak main tu imam pening. Baca kuliah tak keluar-keluar. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Budak belakang. Lakum mana lakum? Tu imam baca Al-Kafirun bab bit-but dah keluar. Yang nak main masjid surau ni, ibu-ibu yang sat lampu menyala, sat padam. Sat menyala, sat padam. Maknanya hak tua-tua lah. Hak tua-tua main. Hak muda-muda segat-segat tak suruh main, tak suruh pun. No, nak main juga, main dengan suami. Selamat sikit. No. Yang dia suruh main ni, dia suruh main semayang di sini. Ini bini pula kalut main, depa tak main. No, insya-Allah. Makasih ya jemput saya. Minta maaf lebih kurang duk kena sapu sagat apa lebih kurang. Tak ada, bukan saya nak hajak tuan-tuan. Saya nak peringat aja. Tuan-tuan dah tahu dah, kadang-kadang lupa. Saya peringatlah sebab Tuhan kata
ulaika humul ghafilun, dan mereka ini adalah yang sangat lalai. Saya peringat. Dan bila dah tahu, bila dah reti, bila dah sedang, implement, zahirkan pengetahuan dan kesedaran, lakukan dalam bentuk syariat, buat apa yang agama suruh. Hablum minallah, hablum minan nas. Yang dengan manusia buat satu je. Jangan buat perkara dekat orang yang kita tak suka orang buat kat kita. Buat yang tu. Kalau kita tak suka orang ganggu rumah tangga kita, jangan duk kalang kabut nak ganggu rumah tangga orang. No. Kalau kita tak suka orang duk buat fitnah kat kita, jangan buat fitnah kat orang. Kalau kita tak suka orang duk tarik muka kat kita, jangan tarik muka kat orang. Selamatlah. Nak buat lagu tu buat macam mana? Mai sembahyang jemaah, semua sama ya. Sembahyang jemaah semua orang sama. Tak nak siapa lebih. Yang lebih imam sebab dia mengepalai sembahyang saja. Dia pun sama macam orang lain. Bila dah tengok semua sama, tak carilah beza. Bila tak cari beza, tak ada lah permusuhan. Nak musuh apa hang dengan aku samanya? Kalau hang terkena pisau sakit, aku terkena pisau pun sakit. Kalau anak hang masuk hospital hang sedih, anak aku masuk hospital pun sedih, semua tu lah. Sebab tu macam mana hang rasa, macam tu aku rasa. Sebab tu dia suruh buat jemaah, nak bagi rasa yang sama. No, insya-Allah. Saya sudahi, saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabi wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin bijai ikhtamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqan haqqan wa dhukna tiba'ah wa arina al-batila batilan wa dhukna jinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله أعلم.